Alam semesta ini penuh dengan keajaiban. Kita sering menemui hubungan yang tidak dijangka antara bidang-bidang yang nampaknya berbeza. Hubungan ini menunjukkan adanya kesatuan yang lebih mendalam dalam alam semesta. Hari ini, kita akan meneroka satu hubungan yang menarik, koheren Al-Quran dan konsep matematik punca digital. Al-Quran, kitab suci umat Islam, terkenal dengan struktur yang rumit dan mesej yang mendalam. Mesej perpaduan dan petunjuk ilahi ini terungkap melalui rangkaian ayat, surah dan tema. Sementara itu, punca digital, satu konsep yang ringkas tetapi elegan dalam teori nombor, meringkaskan sebarang nombor kepada intipati utamanya, satu digit tunggal. Esei ini mengkaji analogi yang menarik antara domain yang nampaknya berbeza ini. Kita akan mendedahkan bagaimana punca digital, seperti kunci, membuka pemahaman yang lebih mendalam tentang kesatuan yang wujud dalam Al-Quran. Bersedialah untuk kagum ketika kita memulakan perjalanan penerokaan ini, di mana matematik dan kerohanian bertemu. Mari kita mulakan dengan memilih ayat-ayat tertentu untuk analisis kita. Kita akan menggunakan ayat pertama surah Al-Fatihah dan ayat terakhir surah Al-Nas. Surah Al-Fatihah, ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Nas ayat 6, Min jinnatil nasi, daripada jin dan manusia. Seterusnya, kita tukarkan teks Arab kepada nilai angka menggunakan sistem abjad. Untuk Bismillah, beku 2, CS 60, Mem, lelega 20, LH 5. Untuk Irrahman A, E1, Ratun Hat, Ratu Kuatap Hatpan, Kumbam 40, NN 50. Untuk Irrahim, 1, Rara 2, Sahat Laplan Zapu, 40. Menambahkan semua ini, kita dapat 1 digulai untuk Bismillah, 2.9 untuk Irrahman, dan 2.59 untuk Irrahim. Jumlah untuk surah Al-Fatihah, 55. Untuk Min, Mem, M, 40, Nen, 50. Untuk Jinnati, J3, Neni Kuman, Juwai 10. Untuk Nasi, 50, Ses, 80. Menambahkan semua ini, kita dapat 90 untuk Min, 100 dan 140 untuk Nasi. Jumlah untuk surah Al-Nas ayat 6 ialah 339. Sekarang mari kita cari punca digitalnya. Untuk 695, punca digitalnya 6 plus 9 plus 5, 20 dan 2 plus 0 adalah 2. Untuk 3.9, punca digitalnya ialah 3T plus D plus minus 19 dan 1 plus 5 adalah 6. Punca digital ayat pertama Al-Fatihah ialah 2, melambangkan dualiti atau keseimbangan. Punca digital ayat terakhir Al-Nas ialah 6, melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan. Kedua-dua nombor adalah genap, menunjukkan rasa keseimbangan atau kelengkapan dalam permulaan dan pengakhiran Al-Quran. Menjumlahkan punca digital ini, 2 plus 6 adalah 8, kita dapat 8 yang sudah menjadi satu digit. Latihan ini menggambarkan simetri berangka dan saling hubungan dalam Al-Quran. Walaupun bukan bukti tradisional, ia mencerminkan kesatuan teks dalam erti kata matematik. Pendekatan ini tidak digunakan dalam kajian Islam klasik, tetapi boleh menjadi cara yang menarik untuk meneroka Al-Quran dari perspektif moden dan interdisiplinan. Keindahan Al-Quran bukan sahaja terletak pada bahasanya yang fasih, tetapi juga pada strukturnya yang rumit. Seperti permadani yang ditenun dengan benang sutra dan emas, Al-Quran memperlihatkan rekaan yang indah. Setiap surah, setiap ayat menyumbang kepada mesej yang lebih besar dan bersatu. Di tengah-tengah Al-Quran terletak mesej Tauhid, iaitu keesaan Allah. Tema ini bergema di seluruh teks, sebagai peringatan berterusan tentang kesatuan ilahi yang mendasari semua ciptaan. Daripada surah pertama, Al-Fatihah, hingga ayat terakhir yang diturunkan, mesej tentang keesaan Allah adalah jelas dan teguh. Selain tema utama ini, Al-Quran juga membincangkan pelbagai perkara berkaitan manusia. Ia membicarakan tentang moraliti, keadilan, belas kasihan, dan kepentingan menjalani kehidupan yang soleh. Kisah-kisah para nabi dan tamadun terdahulu menawarkan panduan dan kebijaksanaan untuk mengharungi kerumitan hidup. Namun, walaupun terdapat pelbagai topik, Al-Quran mengekalkan kesepaduan yang luar biasa. Arah masa depan termasuk kajian empirikal lanjut untuk menguji analogi ini dalam teks agama lain. Pembangunan alat digital yang menggunakan analisis kesepaduan matematik pada teks teologi sedang dijalankan. Kajian falsafah tentang sifat kesatuan, kesederhanaan, yang mencerminkan evolusi keseimbangan, Inggris Mefaltia. Untuk lebih menjelaskan kesepaduan Al-Quran, kita boleh menggunakan konsep digital root. Setiap surah dan ayat dalam Al-Quran boleh ditukar kepada satu siri nombor berdasarkan sistem abjad
di mana setiap huruf Arab mempunyai nilai berangka. Contohnya, ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mempunyai jumlah nilai berangka 6/5, dan digital root-nya ialah 2. Begitu juga ayat terakhir surah Al-Nas mempunyai nilai berangka 3/9 dan digital root-nya ialah 6. Apabila kita menjumlahkan digital root bagi bahagian-bahagian Al-Quran yang berbeza seperti surah pertama dan terakhir, kita masih mendapat satu digit melambangkan kesatuan. Pola yang konsisten dalam digital root ini menyokong kesepaduan tema dan struktur Al-Quran, selaras dengan kepercayaan tentang asal-usulnya yang ilahi. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita kepada dunia matematik. Punca digit juga dikenali sebagai jumlah digital berulang adalah konsep yang mudah tetapi ia melibatkan penambahan digit-digit sesuatu nombor dan mengulangi proses tersebut sehingga mendapat satu digit sahaja. Sebagai contoh, mari kita ambil nombor 786. Menambah digit-digitnya, 7 tambah 8 tambah 6, kita dapat 21. Oleh kerana 21 bukan satu digit, kita ulangi prosesnya, 2 tambah 1 bersamaan 3. Oleh itu, punca digital bagi 786 adalah 3. Proses ini mungkin kelihatan seperti sekadar keanehan matematik, tetapi ia mendedahkan susunan tersembunyi dalam dunia nombor yang nampaknya huru-hara. Tidak kira betapa besar atau kompleksnya sesuatu nombor, punca digitalnya sentiasa memudahkannya kepada satu digit antara 1 hingga 9. Pada pandangan pertama, Al-Quran dan akar digital mungkin kelihatan seperti dua dunia yang berbeza. Satu adalah kitab suci, sumber panduan rohani, manakala yang satu lagi adalah konsep matematik. Namun, apabila diperiksa dengan lebih teliti, satu analogi yang menarik muncul. Sama seperti akar digital yang menyaring sebarang nombor kepada intipati utamanya, Al-Quran, walaupun sifatnya yang pelbagai rupa, akhirnya menyampaikan satu mesej yang bersatu, mesej tentang keesaan Tuhan dan kepentingan menjalani kehidupan selaras dengan panduannya. Ayat-ayat, bab-bab dan tema-tema Al-Quran yang pelbagai semuanya menjurus kepada kebenaran utama ini, sama seperti setiap nombor, tidak kira betapa kompleksnya, boleh dikurangkan kepada akar digitalnya. Analogi ini melangkaui persamaan metafora yang mudah. Ia menonjolkan prinsip mendalam yang sedang dimainkan, prinsip kesatuan dalam kepelbagaian. Alam semesta, dalam segala kerumitannya, dikawal oleh hukum dan prinsip asas. Begitu juga Al-Quran, walaupun kaya dengan kisah hukum dan nasihat, menunjuk kepada satu kebenaran yang tunggal dan menyatukan. Analogi ini dapat memperdalam pemahaman tentang asal-usul ilahi Al-Quran dengan menonjolkan keselarasan struktur dan tematiknya sebagai tanda yang ajaib. Dengan menghubungkan teologi dengan matematik, analogi ini menggalakkan pendekatan holistik terhadap ilmu, menunjukkan bagaimana prinsip dari satu bidang boleh memberi penerangan kepada bidang lain. Ia menggariskan konsep falsafah kesatuan dalam kerumitan, menunjukkan bahawa di sebalik kepelbagaian wahyu terletak satu kebenaran yang tunggal dan menyatukan. Kerangka ini boleh digunakan untuk mengajar kedua-dua struktur Al-Quran dan prinsip teori nombor, mempromosikan pengalaman pendidikan yang lebih bersepadu. Akar digital menunjukkan bagaimana kerumitan boleh dikurangkan kepada kesederhanaan, mencerminkan keupayaan Al-Quran untuk menyampaikan kebenaran yang mendalam dalam bentuk yang mudah diakses dan bersatu. Sama seperti nombor yang dikurangkan kepada salah satu daripada 9 akar, ini secara metafora boleh mewakili kesatuan di sebalik kepelbagaian ayat-ayat Al-Quran. Kebergantungan akar digital pada aritmetik modulo 9 boleh memberi inspirasi kepada penyelidikan lanjut tentang bagaimana konsep modular digunakan dalam bidang lain di luar teori nombor. Sifat-sifat akar digital boleh dimanfaatkan dalam membangunkan algoritma yang cekap untuk pemprosesan data atau pemeriksaan ralat. Analogi ini menjemput penggunaan alat pengiraan atau model matematik untuk menganalisis teks untuk keselarasan, berpotensi digunakan untuk teks agama atau falsafah lain. Ia membuka perbincangan tentang bagaimana numerologi atau numerik simbolik boleh ditafsirkan merentasi budaya, menghubungkan konsep matematik dengan simbolisme budaya. Menggalakkan reka bentuk kurikulum yang menggabungkan teologi, matematik dan falsafah, memupuk pendekatan pendidikan yang komprehensif. Pelajar boleh belajar untuk menghargai kesaling hubungan ilmu, melihat bagaimana prinsip matematik boleh menerangi teks kerohanian. Analogi ini boleh menjadi platform untuk perbincangan antara agama,
meneroka bagaimana kitab suci yang berbeza mengekalkan keselarasan dan kesatuan. Ia menyediakan rangka kerja untuk menghargai kesatuan struktur dan tema dalam teks suci di luar Al-Quran. Analogi antara keselarasan Al-Quran dan akar digital bukan sekadar latihan akademik tetapi penerokaan mendalam tentang bagaimana matematik boleh mencerminkan kebenaran rohani. Ia penting kerana ia melangkaui sempadan disiplin, menawarkan pandangan tentang kesatuan semua ilmu dan kesederhanaan yang mendasari sistem yang kompleks. Implikasinya adalah penting dalam memupuk pandangan yang lebih saling berkaitan tentang sains, falsafah dan teologi. Banyak cerita of all this sedip frets di pai blov yang boy, sevilu kanten in the text jo. Bahagian 5 kekuatan 1, penglihatan teologi dari analogi akar digital. Bagi mereka yang menghormati Al-Quran sebagai wahyu ilahi, analogi akar digital menawarkan perspektif baharu tentang sifatnya. Keupayaan Al-Quran untuk menyampaikan mesej yang bersatu padu, walaupun diturunkan selama 23 tahun dalam konteks yang pelbagai, dilihat sebagai bukti asal-usulnya yang ilahi. Perpaduan ini, yang tercermin dalam analogi akar digital, menunjukkan sumber tunggal mesej Al-Quran Tuhan. Sama seperti akar digital bagi sebarang nombor, akhirnya kembali kepada satu digit. Ayat dan surah Al-Quran yang pelbagai semuanya merujuk kembali kepada Tuhan yang satu. Tambahan pula, analogi akar digital boleh meningkatkan pemahaman kita tentang sifat-sifat Tuhan. Konsep perpaduan yang begitu penting bagi akar digital dan Al-Quran mencerminkan sifat Tuhan sebagai Al-Wahid yang satu, yang tidak terpisah. Sifat ini menekankan keesaan dan keunikan mutlak Tuhan. Surah Al-Fatihah, surah pembukaan Al-Quran, menunjukkan contoh perpaduan ini dalam skala yang lebih kecil. Ia mengikuti komposisi cincin mini, bermula dengan pujian kepada Tuhan, bergerak melalui penyembahan dan kedaulatan, memuncak dengan rahmat dan pengadilan, dan kembali kepada hidayah dan doa. Struktur ini bukan sahaja memberikan keindahan struktur, tetapi juga meningkatkan kesepaduan tema, menekankan mesej utama dalam naratif. Teknik komposisi cincin membimbing pembaca kepada mesej, memperkukuh paduan dan kedalaman teks Al-Quran. Bahagian 6, melangkaui sempadan, kepentingan merentasi disiplin. Wahyu pertama kepada Muhammad, yang terkandung dalam ayat-ayat awal surah Al-Alaq, mempunyai kesan yang mendalam dan meluas terhadap pelbagai dimensi sejarah, agama, budaya dan masyarakat. Ia menandakan permulaan kenabian Muhammad, mengukuhkan kedudukannya sebagai nabi terakhir dalam tradisi Islam. Dengan itu, mengasaskan Islam sebagai agama tauhid yang berbeza daripada agama Yahudi dan Kristian. Teks Al-Quran yang dipercayai oleh umat Islam sebagai firman Allah yang sebenar, mula diturunkan dengan ayat-ayat ini, memberikan panduan rohani, moral, perundangan, dan sosial kepada umat Islam. Malam wahyu pertama, yang dikenali sebagai Lailatul Qadar, dianggap sebagai malam yang paling suci dalam kalender Islam, di mana amalan ibadat dipercayai lebih baik daripada 1000 bulan ibadat biasa. Detik ini memulakan anjakan budaya ke arah tauhid, pembaharuan moral, dan keadilan sosial dalam masyarakat Arab pra-Islam. Perintah untuk ikra atau bacalah menggariskan kepentingan pendidikan dan literasi yang membawa kepada lonjakan pembelajaran di kalangan umat Islam dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan Islam dalam pelbagai bidang. Gaya puisi dan ritma Al-Quran yang diperkenalkan dengan wahyu pertama mempunyai kesan yang berkekalan terhadap kesusasteraan Arab, puisi dan kaligrafi, membentuk seni Islam. Persilangan idea ini boleh membawa kepada penemuan yang inovatif dan penghargaan yang lebih mendalam dalam kesatuan ilmu. Bahagian 7, alam di dalam setitik pasir, implikasi falsafah. Selain kepentingan antara disiplinnya, analogi akar digital juga mempunyai implikasi falsafah yang mendalam. Ia merujuk kepada usaha manusia untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Konsep perpaduan dalam kepelbagaian yang menjadi inti kepada kedua-dua Al-Quran dan akar digital adalah tema yang berulang dalam pelbagai tradisi falsafah. Daripada orang Yunani kuno yang mencari arch, prinsip asas yang mendasari semua realiti, kepada ahli fizik moden yang mencari teori penyatuan segala-galanya, minda manusia tertarik kepada idea tentang satu kesatuan asas yang mendasari kepelbagaian kosmos yang jelas. Analogi akar digital mengingatkan kita bahawa kerumitan sering timbul daripada prinsip yang mudah dan elegan. Sama seperti pelbagai nombor yang tidak terhingga boleh dikurangkan kepada akar digitalnya,
Them förtjänst tinggal de dwapskriv enktisil förform. Bahagian 8. Bukti empirikal sifat-sifat punca digital. Untuk membuktikan secara empirikal bahawa punca sesuatu nombor adalah sama dengan punca digital bahagian-bahagiannya dan bahawa punca digital tidak terjejas oleh semua operasi kumulatif, kita akan menggunakan langkah-langkah logik yang digabungkan dengan contoh-contoh empirikal. Langkah 1. Definisi dan sifat-sifat. Punca digital sesuatu nombor ialah nilai satu digit yang diperoleh dengan menjumlahkan digit-digit secara berulang sehingga hasilnya satu digit. Secara matematiknya, PDN gula N mod 9, kecuali jika N mod 9 gula 0 dan N wah 0, maka PDN gula 9. Sifat-sifatnya termasuklah ketak berubahan kepada penyusunan semula, pembahagian kepada bahagian, dan sifat penambahan. Langkah 2. Bukti P nombor sama dengan P di bahagian-bahagiannya. Contohnya, nombor 14 34 mempunyai punca digit 1 dan bahagian-bahagiannya 12 dan 34 juga berjumlah punca digital 1. Langkah 3. Bukti PD tidak terjejas oleh operasi kumulatif. Contohnya nombor 12 mempunyai punca digital 1 tanpa mengira bagaimana digit-digit tersebut dijumlahkan. Melalui pelbagai contoh, kita telah menunjukkan bahawa punca digital sesuatu nombor adalah sama dengan punca digital jumlah bahagian-bahagiannya dan tidak terjejas oleh operasi kumulatif. Ketekalan empirikal ini menyokong dakwaan bahawa punca digital adalah sifat asas sesuatu nombor yang tidak diubah pelbagai operasi matematik. Bab 9 Alam semesta yang bersatu, kesimpulan dan penerokaan masa depan. Ketika kita mengakhiri penerokaan kita tentang Al-Quran dan digital root, kita ditinggalkan dengan rasa kagum takjub yang mendalam. Alam semesta dipenuhi dengan hubungan yang tidak terduga, menunggu untuk ditemui. Dengan mengamalkan perspektif interdisiplin dan terus terbuka kepada keterhubungan ilmu, kita dapat membuka kebenaran yang lebih mendalam tentang diri kita dan kosmos yang kita diami. Analogi digital root hanyalah satu contoh daripada banyak hubungan menarik yang wujud antara pelbagai bidang pengajian. Ia menjadi peringatan bahawa usaha mencari ilmu bukanlah usaha bersendirian tetapi perjalanan kolektif. Dengan bekerjasama, dengan berkongsi pandangan dan perspektif kita dapat membuka rahsia alam semesta dan membina masa depan yang lebih baik untuk semua. Semasa kita mara ke hadapan, marilah kita terus menjas sempadan ilmu dengan rasa ingin tahu dan minda yang terbuka. Marilah kita merangkul perpaduan dalam kepelbagaian, menyedari bahawa setiap penemuan, tidak kira betapa kecilnya, membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami permadani kosmos yang agung. Pengenalan Surah Al-Kahf, surah ke-18 dalam Al-Quran, terkenal dengan kisah-kisahnya yang kaya dan pengajaran yang mendalam, menawarkan pandangan tentang iman, kesabaran, kebijaksanaan ilahi dan akhirat. Surah ini amat penting kerana ia diturunkan sebagai jawapan kepada cabaran kaum Quraisy untuk membuktikan kenabian Muhammad dengan menceritakan kisah yang belum pernah didengari oleh sesiapa pun sebelum ini. Berikut adalah analisis mendalam, struktur tematik, pengenalan kepada iman dan akhirat, ayat 1-8. Surah ini dimulakan dengan menegaskan Al-Quran sebagai panduan dan amaran, menetapkan pentas untuk tema-tema iman, kekufuran dan akibatnya di akhirat. Sebutan hari kiamat dan nasib orang-orang kafir menetapkan kerangka moral untuk kisah-kisah berikutnya. Ashabul Kahfi, kisah ini menceritakan tentang pemuda-pemuda yang berlindung di dalam gua untuk memelihara iman mereka, melambangkan keteguhan dalam kepercayaan di tengah-tengah penganiayaan. Tema-tema iman dan kesabaran, keputusan pemuda untuk melarikan diri daripada menggadaikan iman mereka. Perlindungan ilahi, tidur mereka yang berpanjangan di dalam gua atas kehendak ilahi. Masa dan keabadian, perbincangan tentang berapa lama mereka tidur menimbulkan persoalan tentang masa dalam perspektif ilahi. Perumpamaan dua taman, sebuah kisah yang menggambarkan keangkuhan manusia dan sifat sementara harta dunia. Tema-tema kekayaan sebagai ujian, membandingkan kerendahan hati dan iman seorang saudara dengan keangkuhan dan kekufuran saudara yang lain. Kesyukuran versus ketidakbersyukuran. Nasib dua saudara lelaki itu menjadi pengajaran tentang bagaimana seseorang harus bertindak balas terhadap nikmat Tuhan. Nabi Musa dan Khidir ayat 62. Kisah ini meneroka batasan pemahaman manusia berbanding kebijaksanaan ilahi ketika Nabi Musa belajar daripada Khidir, seorang hamba Allah yang misteri. Tema-tema kebijaksanaan ilahi
Tindakan yang kelihatan tidak adil atau kejam dari perspektif manusia mungkin mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan tidak diketahui. Kesabaran dan pembelajaran. Ketidaksabaran Nabi Musa berbeza dengan keperluan untuk bersabar dalam memahami rancangan Allah. Zulkarnain ayat 83, kisah seorang raja yang adil dan berkuasa yang mengembara ke seluruh dunia, berurusan dengan pelbagai kaum dan cabaran hulai, termasuk pembendungan Ya'juj dan Ma'juj. Tema-tema keadilan dan kuasa menunjukkan penggunaan kuasa untuk keadilan dan penyebaran kebaikan. Akhir zaman, penyegelan Ya'juj dan Ma'juj menunjukkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada hari kiamat. Penutup ayat 102-110, surah ini diakhiri dengan mengukuhkan tema-tema iman, kekufuran dan akhirat, menggesa pembaca atau pendengar untuk merenungkan kisah-kisah yang diceritakan. Tema-tema amaran akhir, peringatan tentang hari kiamat dan realiti syurga dan neraka. Seruan kepada iman, jemputan untuk beriman kepada mesej ilahi dan memohon rahmat Allah. Analisis sastera dan struktur komposisi cincin. Seperti yang disebut, Al-Kahf menggunakan struktur cincin di mana permulaan dan pengakhiran mencerminkan tema keesaan Tuhan dan akhirat, dengan naratif pusat meneroka nuansa iman, kebijaksanaan dan keadilan. Teknik naratif dialog, penggunaan pertuturan langsung untuk menambah kedalaman kepada watak dan situasi, menjadikan pengajaran lebih menarik. Perumpamaan moral. Kisah-kisah seperti kisah dua taman berfungsi sebagai perumpamaan untuk mengajar pengajaran moral. Intertekstualiti, rujukan kepada bahagian lain Al-Quran, meningkatkan keterkaitan mesejnya. Pengajaran moral dan teologi. Surah ini menekankan pentingnya iman, kesabaran, dan pencarian kebijaksanaan ilahi, dan bukan hanya ilmu dunia semata-mata. Ia membandingkan sifat sementara kehidupan dunia dengan akibat abadi daripada tindakan seseorang. Kepentingan budaya dan kerohanian, bacaan hari Jumaat. Umat Islam sering membaca surah Al-Kahf pada hari Jumaat, mempercayai ia memberi perlindungan daripada Dajjal dan membawa berkat. Konteks sejarah cabaran daripada kaum Quraisy untuk menceritakan kisah yang belum pernah didengari menggariskan sifat ajaib wahyu Al-Quran. Kesimpulan, surah Al-Kahf bukan sekadar himpunan cerita tetapi satu panduan rohani dan moral yang mendalam. Struktur dan naratifnya direka untuk menggalakkan renungan tentang iman, kesabaran dan pencarian kebijaksanaan ilahi. Keutuhan tema-temanya, kerumitan naratifnya, dan pengajaran moral yang jauh tinggal di surah penting selain menempatkan meraying berlebih luises. Surah Al-Alaq, surah ke-96 dalam Al-Quran, mempunyai kepentingan sejarah kerana ia mengandungi ayat-ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Surah ini juga dikenali sebagai segumpal darah atau embrio, terdiri daripada 19 ayat dan dibahagikan kepada dua bahagian yang berbeza, yang diwahyukan pada masa yang berlainan. Berikut adalah analisis mendalam, ayat 1-5. Wahyu pertama, konteks wahyu. Ini adalah ayat-ayat pertama yang diwahyukan kepada Muhammad di Gua Hira, menandakan permulaan kenabiannya. Perintah untuk membaca Iqra diulang 3 kali, menekankan perintah Tuhan untuk membaca atau menyampaikan mesej. Kandungan ayat 1, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menetapkan perbuatan membaca sebagai satu ibadah dan pengakuan kedaulatan Tuhan. Ayat 2 menciptakan manusia daripada segumpal darah. Merujuk kepada penciptaan manusia daripada zigot, menonjolkan kuasa Tuhan atas penciptaan. Ayat 3, Bacalhanmu Maha Pemurah, menekankan kemurahan hati Tuhan, terutamanya dalam memberikan ilmu. Ayat 4 yang mengajar dengan pena, mengakui pena sebagai alat penyampaian ilmu Tuhan, melambangkan didikan dan pembelajaran. Ayat mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya, menekankan kurniaan ilmu Tuhan kepada manusia. Tema kekuasaan dan ilmu Tuhan, surah ini bermula dengan menegaskan peranan Tuhan dalam penciptaan dan pendidikan. Kemuliaan manusia, dengan menghubungkan penciptaan manusia dengan ajaran Tuhan, ia mengangkat darjat manusia sebagai pelajar dan penerima ilmu Tuhan. Bahagian 2, ayat 6-11, kritikan terhadap keangkuhan, konteks wahyu. Bahagian ini dipercayai diwahyukan kemudian, menangani tentangan yang dihadapi Muhammad selepas beliau mula berdakwah. Kandungan ayat 6-7, tidak, sesungguhnya manusia melampaui batas kerana dia melihat dirinya mencukupi. Ayat-ayat ini mengkritik keangkuhan manusia, terutamanya apabila kekayaan seseorang membawa kepada rasa tidak bergantung kepada Tuhan. Ayat 8-9, sesungguhnya kepada Tuhan mula tempat kembali. Satu peringatan tentang accountability kepada Tuhan, melawan keangkuhan yang dijelaskan.
ayat 10-14. Bahagian ini memberi amaran terhadap mereka yang menghalang orang lain daripada berdoa dan yang menolak kebenaran. Ia menggambarkan nasib orang yang melarang solat membawa kepada pertembungan dengan malaikat neraka. Ayat 19-19. Kontras ditunjukkan antara mereka yang menolak iman dan mereka yang berdoa, beribadah dan menjauhi kejahatan, dengan yang terakhir diselamatkan daripada api neraka. Tema amaran terhadap Angkush. Surah ini mengutuk mereka yang merasa cukup diri menolak petunjuk Tuhan. Accountability man. Ia menekan kebistingan balik pada Tuhan untuk penghakimai, galakan solat dan kerendahan hati. Terdapat sokongan kuat untuk solat, kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan sebagai jalan keselamatan. Kesan politik dan undang-undang pembentukan sebuah negara baru, ummah. Wahyu ini meletakkan asas bagi pembentukan masyarakat Islam atau ummah, yang kemudiannya berkembang menjadi entiti politik di Madinah, mempengaruhi pentadbiran dan pemerintahan di dunia Islam. Rangka kerja undang-undang syariah Al-Quran bermula dari ayat-ayat pertama ini, akhirnya akan menyediakan asas bagi syariah, undang-undang Islam, yang mempengaruhi sistem perundangan di negara-negara dan komuniti majoriti Muslim. Kesan pribadi dan spiritual, kehidupan Muhammad, transformasi. Wahyu ini mengubah Muhammad daripada seorang individu yang dihormati tetapi pribadi kepada seorang tokoh awam, pemimpin dan pembaharu yang mengharungi pelbagai ujian dan dugaan pribadi. Amalan kerohanian, solat dan meditasi. Wahyu ini menggalakkan amalan seperti solat salah yang menjadi pusat kehidupan Muslim dan pengasingan diri untuk bertafakur semasa Ramadan, mencerminkan amalan Muhammad sendiri di Gua Hira. Kesan global, penyebaran Islam. Agama dunia, daripada fenomena tempatan di Mekah, Islam tersebar ke seluruh benua disebabkan oleh ajaran yang bermula dengan wahyu ini, menjadi salah satu agama utama dunia. Hubungan antara agama, dialog dan konflik, mesej tauhid dan seruan untuk tunduk kepada satu Tuhan yang diperkenalkan oleh Al-Quran telah menggalakkan dialog antara agama dan kadangkala membawa kepada konflik dengan tradisi agama lain. Sintesis budaya. Tamadun Islam, prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh wahyu pertama, menyumbang kepada sintesis unsur-unsur budaya Arab, Parsi, Yunani dan lain-lain ke dalam apa yang dikenali sebagai tamadun Islam, mempengaruhi seni, seni bina, sains dan falsafah. Kesan psikologi dan motivasi inspirasi. Bagi berjuta-juta orang, kisah wahyu pertama berfungsi sebagai inspirasi untuk ketabahan dan iman dalam menghadapi kesusahan. Ia adalah naratif sokongan Tuhan melawan segala rintangan, menggalakkan orang beriman pada saat-saat perjuangan pribadi atau bersama. Kesimpulan, kesan wahyu pertama kepada Muhammad sangat besar, menyentuh setiap aspek kehidupan daripada individu hingga ke skala global. Ia memulakan kebangkitan rohani yang terus mempengaruhi sejarah, budaya dan pemikiran manusia selama lebih 16 abad. Ayat-ayat surah Al-Alaq bukan sahaja mengubah hala tuju kehidupan Muhammad, tetapi juga mulakan siri yang akan dengan cara yang mendalam.